Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Baik, Alhamdulillah. Apa khabar semua, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Kita mulakan, insyaAllah kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan Al-Fatihah dan doa. Mari kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang memiliki segala alam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita semua diberi kesihatan yang baik. Sama-sama kita dapat mengikuti kelas pada pagi ini. Allah Taala juga telah memberikan kita kesihatan, kuat, memberikan kita nikmat dengar, nikmat lihat. Yang mana nikmat-nikmat itu kita perlu syukuri dengan kita sentiasa mengucapkan Alhamdulillah dan sentiasa melakukan perkara-perkara kebaikan dan meninggalkan segala perkara-perkara keburukan. InsyaAllah mudah-mudahan hari-hari kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah murid-murid yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita di bawah tajuk Nabi Muhammad SAW pemimpin agung di bawah bahagian sirah. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah sejarah siapa? Sejarah Nabi Muhammad SAW, yang mana kita akan memperincikan dan membincangkan tentang Nabi Muhammad ini sebagai seorang pemimpin. Baiklah, dekat skrin tu ada ni. Okey. Setakat ni suara cikgu jelas Ada siapa-siapa yang kurang jelas? Jelas, cikgu. Jelas cikgu. Okey, alhamdulillah. Jelas, cikgu. Baiklah, murid-murid boleh tengok buku teks. Kalau buku teks ni bolehlah semak dan buka surat. Boleh buka muka surat 150. Kalau ada buku teks, kalau tak ada buku teks boleh tengok saja di skrin. Jadi hari ini kita nak belajar tajuknya Nabi Muhammad Pemimpin Agung. Sebelum cikgu ceritakan, cikgu perincikan bagaimana Nabi Muhammad tu sebagai pemimpin yang agung. Agung tu maksudnya apa? Agung ni maksudnya hebat lah, pemimpin yang sangat hebat. Cikgu akan terangkan dahulu apa maksud pemimpin, apa pengertian pemimpin. Siapa boleh baca kat sini? Seorang. Okay, siapa nak baca? Saya. Okey, siapa tu? Nat Okey, boleh baca. Okey, baca Nat. Pengertian pemimpin bermaksud individu yang bertanggungjawab menerajui sesuatu
organisasi. Organisasi. Baik, okey, terima kasih. Jadi pemimpin ni bermaksud individu. Individu ni maksudnya seorang lah, individu seorang yang bertanggungjawab menerajui sesuatu organisasi. Organisasi ni adalah satu kumpulan kerja, beberapa orang yang melakukan kerja. Itu namanya organisasi yang diketuai oleh pemimpin. Sebagai contoh, dalam setiap negara ada seorang pemimpin ataupun ketua yang menguruskan negara masing-masing dalam sesuatu organisasi negara lah. Contohnya di Malaysia, pemimpin negara kita dipanggil Perdana Menteri, yang mana dia bertanggungjawab menerajui negara kita, menguruskan negara kita dari segi pendidikan, dari segi pertahanan, dari segi kesihatan. Itu dia maksud pemimpin. Seseorang yang dipanggil ketua. Itu dari segi negara lah. Kalau kita lihat di sekolah pula, di sekolah siapa pemimpin di sekolah? Siapa yang digelar ketua? Yes, betul. Guru besar adalah pemimpin di sekolah, yang mana dia bertanggungjawab menerajui sesuatu organisasi. Organisasi iaitu gerak kerja yang kat sekolah tu, yang dibantu oleh cikgu-cikgu, penolong-penolong kanan. Contoh lain, di dalam satu kelas. Dalam satu kelas juga ada seorang ketua yang dipanggil ketua kelas. Ketua kelas ni adalah pemimpin yang dia juga menerajui organisasi. Dia juga bekerja juga, dia ada penolong dia ada bendahari. Jadi itu maksudnya pemimpin. Pemimpin adalah individu yang bertanggungjawab menerajui sesuatu organisasi. Nabi Muhammad juga adalah pemimpin. Dia pemimpin sebuah negara. Negara mana? Negara Mekah lah ketika itu. Dia memimpin satu negara Mekah. Baik, sebelum cikgu menerangkan secara terperinci tentang kenapa dipanggil Nabi Muhammad ini pemimpin agung, pemimpin yang sangat hebat kan. Cikgu akan terangkan sikit tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW, akhlak Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW? Semestinya lah akhlak Nabi ini akhlaknya sangat baik, sangat terpuji. Dan untuk pengetahuan murid-murid, Nabi ini seorang yang maksum. Apa maksud maksum? Siapa boleh bagi tahu? Maksud maksum adalah terpelihara daripada dosa. Nabi ni tak ada dosa. Dia tidak pernah buat kesalahan langsung pun. Daripada kecil hinggalah dia wafat. Dia seorang yang maksum, dia tak ada dosa. Dan dia akan terus masuk syurga lah nanti. Pesuruh Allah. Jadi di sini banyak disenaraikan macam apa dia kepribadian, akhlak-akhlak Nabi. Nabi ni seorang yang amanah, menepati masa, kuat beribadah, penyayang, rendah diri, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memelihara hubungan dengan manusia, menjaga tutur kata dan adab sopan, bertanggungjawab, menghormati orang lain, suka membantu, menghindari perkara yang sia-sia, mengasihi orang tua dan kanak-kanak, sabar, sentiasa bercakap benar, suka bersedekah, tenang dan pemaaf. Ni antaranya lah. Sebenarnya banyak lagi akhlak-akhlak kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ni, dia cikgu kata tadi, dia maksum kan. Sebabnya ada satu kisah, cikgu rasa awak dah pernah dengar ni cerita ni. Ada satu kisah pada masa Nabi kanak-kanak, dia telah didatangi oleh malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril telah membawa ke satu tempat dan membelah dada Nabi Muhammad SAW. Dalam kejadian membelah dada tu, Jibril buat apa dengan Nabi? Siapa tahu? Membasuh Nabi dengan dengan air zam-zam. Membasuh hati Nabi, bukan basuh Nabi ni, dia bukan mandikan Nabi. Dia belah dada tu, dia ambil hati, seketul daging yang namakan hati, dia basuh dengan air zam-zam. Kemudian dia masukkan balik. Itu kuasa Allah Ta'ala lah, bagaimana Jibril buat. Kita pun tak termampu nak buat tanpa ada kesan langsung pun, tanpa ada jahitan.
Jadinya itu sebenarnya isyarat bahawa kanak-kanak ni pada masa tu Nabi kecil lagi. Kanak-kanak ini bakal menjadi pemimpin yang agung, bakal menjadi Rasulullah, iaitu pesuruh Allah. Baik, ini cerita sedikit tentang Nabi ya. Nabi ni seorang yang berkepribadian yang baik, akhlak yang terpuji. Baik, seterusnya apakah peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin? Dalam pemimpin tu, Nabi pun ketua kan. Apakah peranan dia? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW ni pemimpin masyarakat. Masyarakat tu apa? Masyarakat ni adalah orang sekeliling kita ni. Cikgu dia ambil jantung ke hati? Hati. Hati Nabi. Nabi pada masa kecil tu dia ambil hati Nabi dan dibasuh dengan air zam-zam, seketul daging. Baik, terus ada soalan tadi. Jadi Nabi Muhammad ni bagaimana peranan dia sebagai pemimpin masyarakat? Masyarakat ni adalah orang sekeliling kita lah. Kita pun ada masyarakat. Orang yang sebelah-sebelah kita, jiran-jiran kita ni, orang setaman, orang sekampung tu adalah masyarakat. Jadi peranan dia dalam masyarakat ni, maksudnya peranan ni apa yang Nabi buat ni? Dalam masyarakat ni apa yang Nabi buat? Nabi cuba menyatukan masyarakat Arab ketika itu. Masyarakat Arab kan ketika itu suka bergaduh, berpecah belah, berperang. Jadi peranan Nabi ni dalam masyarakat ni, dia menyatukan masyarakat Arab, masyarakat Madinah. Kemudian dia menyemai perasaan kasih sayang antara masyarakat. Kemudian dia melahirkan ataupun memupuk nilai-nilai murni dalam masyarakat. Itu dia, dalam masyarakat tu dia menjadikan masyarakat, setiap ahli masyarakat tu supaya berkasih sayang, hormat menghormati dan memupuk nilai-nilai murni. Itu dalam masyarakat. Kemudian dia jadikan masjid. Okey, apa-apa hal kita akan pergi masjid. Nabi menjadikan masjid tu tempat masyarakat ni berkumpul. Baik, yang kedua, apakah peranan Nabi SAW sebagai pemimpin? Dia adalah sebagai ketua tentera. Dia bukan sekadar memimpin masyarakat. Kalau berperang, dia sebagai ketuanya. Ketua tentera. Sebab pada zaman dahulu banyak peperangan. Banyak peperangan antara orang Islam dengan orang kafir. Mereka ni disuruh masuk Islam tapi kebiasaannya dia suka bergaduh ya. Memang sifat orang dulu, sifat masyarakat Mekah ketika itu suka bergaduh. Bila gaduh tu berperang itu memang sifat orang Arab. Dia suka berperang. Kalau kita tengok sekarang pun yang berperang kan orang yang sebelah sana kan. Memang orang sebelah sana tu, orang Arab tu dia suka berperang. Sifat dia macam tu daripada dulu. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW juga sebagai hakim. Hakim ni apa? Kalau sekarang hakim ni apa? Peguam. Kalau ada orang salah, dialah yang menentukan sama ada awak salah ke betul. Nabi Muhammad pun sama. Kalau ada suatu masalah, Nabi Muhammad ini sebagai ketua hakim. Sebab Nabi Muhammad ni orang yang adil. Dia akan menentukan hukuman sama ada betul atau salah. Baik, yang keempat, Nabi Muhammad juga sebagai perancang ekonomi negara. Dia merancang ekonomi. Ekonomi ni apa? Perniagaan. Jadi sebagai perancang ekonomi negara, Nabi Muhammad telah membasmi pada zaman-zaman sebelum ada Islam, masyarakat Arab ni terkenal dengan kalau berniaga menipu, ada rasuah. Jadi Nabi hapuskan benda tu. Kemudian Nabi suruh mereka berzakat. Setiap perniagaan yang dia lakukan, dia dapat keuntungan dan keuntungan itu perlu dizakatkan. Jadi zakat tu dapat membantu orang yang tidak berkemampuan. Baik, setakat ni boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Hari ni cikgu banyak cakap lah sejarah kan. Cikgu cerita je banyak. Jadi tadi kita dia dengar apa dia kepribadian akhlak Nabi, kemudian dalam kepimpinan macam mana Nabi ni dalam masyarakat,
dalam peperangan ni dia sebagai ketua, kemudian Nabi ni sebagai hakim, Nabi ni juga sebagai perancang ekonomi. Jadi murid-murid yang dikasih sekalian, Nabi Muhammad ni bukan sekadar ketua negara atau pemimpin. Nabi Muhammad juga seorang pemimpin keluarga yang dikagumi. Pemimpin keluarga macam mana? Macam kalau kita dalam keluarga ni ayah lah, bapa. Bapa kita ni adalah seorang pemimpin keluarga. Baginda ni seorang suami dan bapa yang penyayang dan adil. Walaupun dekat luar sana dengan masyarakat dia tegas, dia sebagai ketua tentera, handal, hebat, tapi dalam keluarga dia seorang yang penyayang, seorang yang adil kepada siapa? Kepada isteri-isterinya dan anak-anaknya. Dan dia seorang yang sangat sabar. Dia tak pernah marah pun dengan isteri-isteri dan anak-anaknya, dia sangat sabar. Dan Nabi juga seorang datuk yang suka bergurau dengan cucu dan bergurau dengan bergurau ada didikannya. Dalam bergurau ada didikannya. Nabi kan dia pernah solat, pernah satu hari tu dia solat, belakang dia tu dia dipanjat oleh anak dia. Jadi Nabi tak suruh pun anak dia tu turun. Dia stay je sujud sampailah anak dia tu turun daripada belakang badan dia waktu solat tu. Itulah Nabi. Nabi bukan sekadar dia pemimpin negara, dia juga pemimpin keluarga yang sangat penyayang dan adil. Dan juga dia juga seorang yang sangat sabar. Baik, setakat ni ada soalan. Sebelum cikgu nak cerita tentang macam mana yang dikatakan Nabi Muhammad ni pemimpin agung. Baiklah, kalau tak ada soalan. Jadi lepas ni cikgu akan ceritakan bagaimana ciri-ciri Nabi Muhammad ni yang dikatakan pemimpin yang agung. Contoh kalau kita beli handphone kan, orang kata, oh handphone ni hebat, handphone ni bagus. Apa ciri-ciri handphone yang bagus? Mungkin dari segi kamera dia jelas, kemudian RAM dia tinggi, kemudian apa lagi, storage dia besar. Itu antara ciri-ciri lah yang orang kata benda tu hebat. Bagaimana dengan Nabi ni? Nabi ni orang kata pemimpin yang agung. Apa ciri-ciri pemimpin yang hebat ni, yang agung ni? Inilah kita nak bincangkan. Jadi ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang unggul. Dalam nak menceritakan ciri-ciri kepimpinan Nabi ni, di dalam buku ni dia telah membawa kita satu kisah dalam peperangan yang dinamakan peperangan Khandaq. Sebut sama-sama, peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq. Pernah dengar kan? Seorang mesti dah belajar jenis-jenis peperangan. Peperangan ni dah lah. Peperangan Khandaq ni dinamakan begitu kerana peperangan ini, Khandaq ni adalah parit, peperangan parit. Kenapa dipanggil peperangan parit? Nanti kita ceritakan. Jadi kisahnya bermula begini. Pada suatu masa ketika Nabi Muhammad SAW berada di Madinah, pada masa Nabi kan ada dua tempat dia duduk. Satu kat Mekah, daripada lahir sampailah dia kahwin, dia jadi rasul. 13 tahun dia jadi rasul, dia dekat Mekah. Kemudian Allah Ta'ala perintah dia ke Madinah. Jadi dua tempat lah. Al-Quran turun pun dua tempat, satu kat Mekah, satu dekat Madinah. Jadi masa Nabi kat Madinah ni, orang musyrikin Mekah, orang Mekah ni dengan golongan orang Yahudi ni, dia nak merancang nak serang Nabi dekat Madinah. Dia nak serang Nabi dekat Madinah. Jadi dalam hal begitu, Nabi dapat berita, Nabi dapat mesej bahawa musyrikin Mekah dengan orang Yahudi akan berperang dengan kita. Jadi apa tindakan Nabi? Inilah ciri-ciri dia. Kalau awak lihat di skrin ataupun dalam buku, yang warna merah ni adalah ciri-ciri dia. Yang pertama, apabila Nabi dengar berita tersebut, Nabi sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Bila dia dengar cerita tu, dia tak menggelabah, dia relax.
Kemudian sebab dia ni sentiasa berwaspada, sentiasa bersedia. Ya. Yang warna merah tu ciri kepimpinan Nabi Muhammad nanti. Ya, yang warna merah ni adalah ciri kepimpinan Muhammad. Yang pertama, baginda ni, Nabi Muhammad ni sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh. Dia bersedia. Jadi kemudian apabila dah bersedia, dia buat apa? Yang kedua, dia mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat. Dia dah dengar berita ada orang nak berperang dengan kita ni, dia panggil ahli jawatan kuasa dia lah, meeting macam mana ni, dengar ada orang-orang musyrikin Mekah nak berperang dengan kita ni dengan tentera yang ramai ni, macam mana kita nak buat ni, apa strategi yang kita nak lakukan ni. Itu Nabi sebagai ketua, dia macam itu, dia bermesyuarat dulu, dia meeting dulu, dia tak buat tindakan tu sendiri. Dia bermesyuarat, dia ambil pandangan orang-orang yang lain. Jadi dalam meeting tersebut ada seorang sahabat ni namanya Salman Al-Farisi. Ingat nama dia Salman Al-Farisi. Dia cadang, apa kata kita buat parit di sekeliling kota Mekah. Sekeliling kota Mekah pula, di sekeliling kota Madinah. Kota Madinah tahu, bukan di sekeliling rumah. Kota Madinah besar kan. Macam kita kat Batu Pahat ni. Batu Pahat ni, sekeliling Batu Pahat ni buat parit. Maknanya daripada mana Batu Pahat ni? Daripada Aitam, Kerengit, penjuru-penjuru Batu Pahat kan ni. Jadi kita buat parit di sekeliling kota Madinah. Besar tu paritnya. Jadi Nabi terima cadangan tersebut. Nabi fikir itu cadangannya terbaik walaupun rasa macam susah, tapi itu cadangan yang terbaik. Lalu mereka pun buat. Dan dalam proses buat parit ni, Nabi bukan saja suruh engkau buat parit, buat. Tak, Nabi sendiri turun padang. Turun padang ni maksudnya turut sama menggali parit, turut sama cangkul parit. Jadi kenapa dibuat parit ni? Kan nanti kalau orang musuh datang, jadi musuh tak boleh nak melepasi ke kota Madinah sebab ada parit. Parit yang dibuat tu bukan parit-parit kecil lah, bukan boleh lompat je. Dia besar dan dah dalam. Kalau tentera berkuda datang pun, tentera kuda tu kalau dia turun ke parit tu, dia susah nak naik. Jadi parit tu parit yang besar dan dah dalam. Dia perlu kerja keras untuk menggalinya. Bukan kecil, besar. Baik, seterusnya apabila musuh sampai di sempadan tadi yang ketiga, yang keempat yang ketiga menerima cadangan yang terbaik. Ciri-cirinya seorang ketua ni mesti menerima cadangan ahli jawatan kuasa yang lain, bukan dia hanya menerima ikut pandangan dia je, tak. Dia kena ikut pandangan orang lain juga. Kemudian dia kena turut samalah. Nabi Muhammad ni bukan sekadar cakap je, dia turut sama buat kerja. Itu ciri yang keempat. Kemudian apabila musuh sampai di Madinah, mereka gagal memasuki Madinah dan tidak dapat menyerang kerana terhalang dengan parit yang sangat dalam dan besar. Mereka mengambil keputusan mengepung kaum muslimin. Bila dah tak boleh nak masuk ke Madinah, dia kepung, dia duduk dekat tepi parit tu. Jadi membawa masalah juga ke orang Madinah ni, sebab orang Madinah tak boleh nak ke mana-mana. Duduk kat situ je sampailah satu tahap tu bekalan makanan pun dah nak habis. Jadi dalam keadaan yang bekalan makanan dah nak habis, ada satu kaum ni, keadaan menjadi tegang bila satu kaum Yahudi, Bani Quraizah, orang Yahudi Madinah ni lah. Dia bukan Islam tapi orang Yahudi ni, tapi dia ikut serta dengan Nabi. Dia mengkhianati perjanjian Nabi Muhammad. Dia berpihak pada musuh. Mungkin dah tak tahan kot, dah tak ada makanan, dah tak ada semua-semua lain. Macam kita lah PKPD, tak boleh ke mana. Dia ada jaring, nak keluar tak boleh. Tapi yang ini terus tak boleh nak ke mana sebab ada musuh. Kalau keluar je kena panah kan. Jadinya ada satu kaum ni namanya Bani Quraizah dah mengkhianati Nabi dan berpihak kepada musuh. Kemudian bila
Bani Quraizah ni mengkhianati Nabi, Nabi ni apa? Apa sikap Nabi? Nabi ni marah ke? Tak. Ciri yang kelima adalah Nabi tenang dan bijaksana. Nabi tenang ni maksudnya dia relax, kemudian dia ni Nabi ni bijaksana. Bijaksana ni maksudnya dia fikir macam mana cara nak menyelesaikan masalah tersebut. Jadi last sekali apa yang Nabi buat? Nabi bermunajat memohon pertolongan Allah SWT dengan merancang strategi menghadapi serangan musuh. Selain daripada Nabi rancang macam mana nak menghadapi musuh, Nabi minta tolong dengan Allah Ta'ala. Nabi doa. Sama juga dengan kita. Kita pun kena minta tolong dengan Allah Ta'ala lah, macam belajar kan. Kita dah atur dah strategi kita. Kita hari ni baca ni. Sebab minggu depan nak periksa kan. Minggu depan periksa kan. Betul tak? Tahun depan kan? Tak saja je cakap. Sekolah agama kan periksa kan. Ada periksa kan. UPKK darjah 5. Dah contohnya kan kita percubaan. Contohnya kita nak periksa ni, kita dah rancang ni, okey, dalam seminggu ni aku nak habiskan subjek ni, aku dah susun dah, hari ni baca ni sampailah hari periksa dah habis dah baca. Itu strategi lah, strategi kita macam mana nak belajar. Selain daripada tu, kita kena memohon pertolongan daripada Allah Ta'ala. Mohon Allah Ta'ala tu mudahkan apabila kita periksa, mudah jawab. Macam Nabi ni supaya Allah tolong bagi kemenangan kepada orang Islam. Baik, seterusnya ni dah ciri yang ke-6. Dengan pertolongan Allah SWT berlakulah angin kencang yang merobohkan kemah-kemah musuh. Musuh yang berkemah dekat sempadan parit tu, Allah Ta'ala tiup dengan angin. Allah bagi angin yang kuat. Kemudian semua peralatan kemah-kemah rosak. Okey. Bagi yang baru masuk, hari ini kita belajar tentang kepimpinan Nabi Muhammad SAW yang agung, yang hebat. Boleh buka muka surat 154 dah sekarang ya. Buku teks ataupun tengok pada skrin. Jadi mereka berasa gerun dan takut lalu bergegas meninggalkan Madinah. Dengan angin yang kuat tu, dia kata ni dah tak selamat dah ni. Patah balik ke Mekah. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin sangat bersyukur atas pertolongan Allah ini. Kepungan musuh berakhir tanpa berlaku peperangan. Jadi tak ada peperangan. Mereka tunggu dekat situ, Allah bagi angin je. Allah bagi angin je, kemudian dia terus balik. Sebab angin yang sangat kuat lah. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir ni, apa ciri-ciri Nabi ni? Nabi Muhammad selaku ketua negara Madinah bertindak tegas dan adil dan dengan bimbingan wahyu terhadap kaum Yahudi Bani Quraizah. Bani Quraizah tadi kan dah mengkhianati Nabi, dia dah ikut musuh. Jadi Nabi ni mengenakan hukuman yang setimpal atas pengkhianatan yang mereka lakukan. Itulah dia ciri-ciri pemimpin yang agung. Kalau boleh kita sama-sama ikut cikgu baca sekali lagi, kita baca dia punya ciri-cirinya sahaja. Baik, yang pertama, sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh. Kita baca sama-sama. Sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Okey, bagus. Yang kedua, mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat. Mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota musyrikin. Mesyuarat. Baik, yang baru masuk ni kita sekarang membincangkan tentang ciri-ciri pemimpin agung Nabi Muhammad SAW. Boleh tengok skrin, boleh tengok buku juga, muka surat 154. Okay, ciri yang ketiga adalah menerima cadangan yang terbaik. Okey, bagus. Yang keempat, kegigihan baginda Nabi Muhammad SAW menggali parit bersama-sama. Kegigihan baginda Nabi Muhammad menggali parit bersama-sama. Baik, seterusnya yang kelima, tenang dan bijaksana.
Kemudian yang keenam, bermunajat memohon pertolongan Allah SWT dan merancang strategi menghadapi serangan musuh. Bermunajat, mohon pertolongan Allah dan merancang Strategi strategi menghadapi serangan musuh. yang seterusnya yang ketujuh, bersyukur atas pertolongan Allah. Bersyukur atas pertolongan Allah. Bila dah menang tu, dia bersyukurlah atas apa yang Allah tolong. Yang terakhir, bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu. Bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu. Apa maksud bimbingan wahyu ni? Maksud bimbingan wahyu ni, Nabi Muhammad ni bertindak atas perintah Allah. Wahyu ni adalah Al-Quran ni. Wahyu, bimbingan wahyu ni, Allah Ta'ala akan turunkan wahyu ke atas apa-apa yang berlaku ketika itu. Sebab tu dalam Quran ni banyak hukum-hukum. Segala ada apa yang berlaku, Allah akan turunkan ayat. Ayat ni berkenaan dengan ni. Kalau orang tu puasa, tentang puasa, ayat tentang puasa. Kalau tak puasa, apa hukumnya? Dekat Al-Quran tu semua adalah tentang hukum hakam dan cerita-cerita pada zaman Nabi Muhammad SAW. Okey, jelas inilah yang dikatakan pemimpin agung zaman Nabi. Sebab zaman Nabi ni banyak perang. Macam inilah keadaannya. Macam zaman sekarang ni, negara Malaysia tak adalah berperang. Jadi kita ni sekarang berperang dengan apa? Perang dengan COVID lah kan, dengan virus. Jadi pemimpin kita ni pun bersama-sama menguruskan bagaimana nak menguruskan virus ni, yang serangan yang tanpa kita dapat lihat kan. Tak tahu pun virus kat mana. Masing-masing bertungku lumus sediakan vaksin, menguruskan yang sakit dan sebagainya. Semua sekali bekerjasama. Baiklah, seterusnya, apakah iktibar? Iktibar ni apa? Pengajaran. Apakah pengajaran? Dari segi kepribadian Nabi, akhlak Nabi dalam bagaimana pengajaran Nabi, iktibar kepribadian Nabi sebagai pemimpin. Apa yang boleh kita jadikan pengajaran? Kalau kita dengar tadi kan, macam mana ciri-ciri pemimpin Nabi ni, apa yang boleh kita jadikan pengajaran untuk diri kita ni, diri kita sekarang ni lah. Okey, yang terakhir ni lah, kecil sikit ni. Boleh nampak tak? Kalau tak nampak boleh tengok buku. Cuba Boleh. besarkan pun dia tulisan dia kembang. Okay. Apalah, awak boleh tengok buku. Baik cikgu. Okay, yang pertama, kita hendaklah mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itulah memang wajiblah kita sebagai orang Islam, wajib taat perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Baik, seterusnya yang kedua, menjaga kebajikan orang yang dipimpin dan tidak mengambil kesempatan ke atas mereka. Menjaga kebajikan orang yang dipimpin. Orang yang dipimpin tu siapa? Siapa yang dipimpin? Pemimpin. Orang yang dipimpin tu kita lah. Menjaga kebajikan orang yang dipimpin dan tidak mengambil kesempatan ke atas mereka. Contohnya orang masyarakat perlu dapat duit. Kalau sekarang dapat duit lah, banyak dapat duit, beli dapat apa kan, 300, 500. Kalau sekolah pun sekarang ada diedarkan bantuan KUAM. Jadi sebagai pemimpin ni tak ada ambil kesempatan ambil duit tu untuk poket diri sendiri. Sentiasa menjaga kebajikan dan tidak mengambil kesempatan. Kalau ada orang susah, bagi dia. Nabi pun sebenarnya dulu, Nabi bukan orang kaya, Nabi pun orang yang sederhana. Nabi pun pernah berhari-hari lapar. Pemimpin berhari-hari lapar. Dia sanggup utamakan orang yang dipimpin tu, masyarakat dia. Yang ketiga, menjalinkan hubungan baik dengan bukan Muslim. Dengan orang bukan Islam pun wajib menjalinkan hubungan yang baik. Kalau sekarang ni dah cantik lah orang Islam, orang bukan Islam, hubungan kita baik antara China, India.
Kita tak ada permusuhan. Macam dulu ada orang Islam, ada orang kafir. Nabi Muhammad menjalinkan hubungan dengan baik. Yang keempat, berbincang dan merancang bersama-sama anggota mesyuarat untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Kalau ada apa-apa, mesti mesyuarat. Macam cikgu pun, kan cikgu selalu mesyuarat kat sekolah kan. Apa-apa nak putuskan kena mesyuarat. Macam awak pun dalam persatuan pun ada mesyuarat agung. Kita tahun ni nak lantik siapa jadi ketua, mesyuarat. Tak ada cikgu akan lantik secara cikgu je yang nanti awak yang akan bagi cadangan. Saya nak cadangkan dia jadi pengerusi, naik pengerusi dan seterusnya kan dalam persatuan. Kemudian yang kelima, tenang, tabah dan sabar menghadapi dugaan dan cabaran. Kalau ada apa-apa kita menghadapi musibah, kita hendaklah tenang, tabah, sabar, redha. Kalau ada perkara yang sedih, kita kena anggap itu adalah satu ujian daripada Allah Ta'ala. Kemudian kita hendaklah tegas, adil dalam menyelesaikan suatu masalah. Terutamanya, ni gambar ni apa? Gambar adik-beradik bergaduh untuk merebut mainan. Jadi kita sebagai yang dewasa perlu tegas dan adil menyelesaikan suatu masalah yang kita hadapi. Kemudian yang ketujuh, tidak berputus asa dan banyak bermunajat memohon pertolongan Allah Ta'ala. Ini penting ni. Kita apa-apa pun kena minta pertolong dengan Allah Ta'ala. Tiap-tiap hari minta tolong. Minta je dengan Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Pengasih, penyayang. Minta je. Awak nak minta apa? Nak minta kaya? Nak minta handphone? Minta. Mana tahu nanti Allah bagi rezeki. Allah bagi rezeki tapi mesti ada sebab lah kat dunia ni. Dia tak adalah kalau kita nak minta rezeki tu, rezeki tu tak boleh jatuh dekat depan kita. Dekat dunia ni mesti ada sebab. Kita nak, contoh kita hari ni teringin nak makan pizza lah. Teringin makan pizza. Tapi kita doa dengan Allah Ta'ala. Kebetulan ada jiran bagi. Maknanya Allah Ta'ala makbulkan lah doa kita tu. Dia tak adalah kita doa kemudian pizza tu jatuh dekat depan kita, tak ada. Tu kat syurga tu nantinya tu. Kita niat dalam hati ada. Kalau kat dunia ni setiap apa yang berlaku mesti ada sebab, sama ada baik ataupun buruk. Yang ke-8, memiliki akhlak terpuji yang boleh dicontohi oleh orang yang dipimpin. Memiliki akhlak terpuji yang boleh dicontohi oleh orang yang dipimpin. Kena berakhlak baik. Kita hendaklah contohi akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Walaupun tak boleh semua, sikit pun jadilah. Contoh Nabi tu sabar. Sabar dia memang tahap yang sangat hebat lah. Macam kita pun ada kalanya marah kan. Nabi tak pernah marah. Jadi kita seboleh-boleh sabar jugalah. Kalau ada apa-apa jangan marah. Kita kawal kemarahan kita. Baik, ini saja pelajaran kita hari ini. Banyak cikgu cakap ni. Hari ini kita cerita tentang kepribadian Nabi. Mula cikgu terangkan maksud pemimpin. Yang pertama tadi maksud pemimpin. Apa maksud pemimpin? Kemudian cikgu cerita sikit bagaimana akhlak dan kepribadian Nabi ni. Nabi ni adalah seorang yang maksum. Yang ketiga, cikgu cerita bagaimana peranan Nabi sebagai pemimpin dari segi masyarakat, ketua tentera, hakim dan perancang ekonomi. Kemudian yang keempat ni adalah perkara yang utamalah, bagaimana ciri-ciri pemimpin agung Nabi Muhammad SAW ni. Ada 8 kalau tak silap. Kemudian yang kelima, apakah iktibar ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Ada 5 perkara. Baik, kalau ada soalan boleh nyatakan di sini. Kalau tak ada kita terus. Ada cikgu. Kita terus sama-sama bincangkan latihan yang perlu dibuat. Okey, 65 dengan 66. Okey, boleh buka? Ke ada yang nak buat? Okey cikgu. Okey. Nombor 1. Nyatakan maksud pemimpin. Maksud pemimpin ni lah. Dalam buku pun ada. Pemimpin bermaksud individu yang bertanggungjawab menerima sesuatu, yang menerajui sesuatu organisasi. Okey, itu 1. Okey. Kalau tak sempat nak tulis pun tak apa, awak dah tahu tu jawapannya. Nombor 2. Nombor 2, jelaskan 3 ciri kepimpinan Nabi Muhammad. Ciri yang mana tu? Bukan ciri. Ciri.
Jadi awak pilihlah mana-mana. Nak pilih yang pendek boleh. Mana? Menerima cadangan yang terbaik. Mana tu? Tak nampak sangat. Yelah boleh tu. Contoh yang ada 3 kan? 1, 2, 3. Ada 2, 3 ruangan. Yang pertama, menerima cadangan yang terbaik. Kemudian, tenang dan bijaksana. Kemudian, bersyukur atas pertolongan Allah SWT. Ambillah yang sikit-sikit. Ambil yang pendek-pendek. Nak tulis yang panjang pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting betul lah jawapan dia 3 ciri sahaja kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, jelaskan peranan. Peranan yang ni sebelum ciri ni. Baik, apakah peranan Nabi Muhammad sebagai pemimpin dalam perkara berikut? Nabi Muhammad sebagai pemimpin masyarakat. Ni cikgu tak tulis kat sini ni. Ada dalam buku teks. Awak ingat tak macam mana peranan Nabi ni sebagai pemimpin masyarakat? Baginda buat apa? Masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum. Yes, dia menyatu. Sama ada lah awak boleh tulis salah satu. Sama ada dia baginda menyatu padukan masyarakat Madinah ataupun baginda menyemai akhlak-akhlak mulia. Banyak tu, banyak isi dekat situ. Awak boleh tulis satu saja. Kemudian Nabi Muhammad sebagai ketua tentera pun sama. Strategi peperangan. Ya, Nabi Muhammad SAW ni merancang strategi peperangan. Kemudian Nabi Muhammad ini mengetahui peperangan dengan bijaksana. Salah satu awak boleh tulis. Ada dalam buku teks Ustaz 152. Semasa perang, Nabi tidak merosakkan bangunan dan tumbuhan. Tak macam sekarang, kalau berperang dia rosakkan rumah, dia bom rumah, habis pokok-pokok. Nabi dulu tak, dia berperang, dia tak musnahkan tu rumah, tumbuh-tumbuhan. Apa yang dia nak musnahkan orang je. Orang yang bersalah kan, bangunan dia tak bersalah. Baik, bagaimana pula dari segi hakim? Nabi Muhammad SAW dia telah Okey, betul tu, jawapan tu betul. Pilihlah salah satu. Kemudian yang terakhir, muka surat 66, apakah iktibar yang boleh kita ambil dalam kepribadian Nabi Muhammad sebagai pemimpin? Ada 4 lagi tempat kosong. Empat lagi tempat kosong. Hati perintah Allah dan meninggalkan larangannya sudah tulis. Awak boleh pilihlah, ada 8 dekat situ. Awak boleh pilih salah satu. Menjaga kebajikan orang yang dipimpin dan tidak mengambil kesempatan ke atas mereka. Kemudian menjalinkan hubungan yang baik dengan bukan Islam. Kemudian berbincang dan merancang bersama-sama anggota mesyuarat untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Tenang, tabah dan sabar menghadapi dugaan dan cabaran. Okey, dapat kan jawapannya? Jadi awak boleh pelan-pelan lah tulis. Okay. Dapat cikgu. Dapat, alhamdulillah. Ya. Yang contoh atas kan kita hendaklah mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan. Patutnya Ya, betul. Kita kena tambah sikit macam lain. Tambah sikit. Nak tambah yang mana satu? Sekejap. Itu saya buat, Okay, yang kita pertama perlu tu kita tenang, tabah dan sabar menghadapi dugaan dan cabaran. Ya, betul. Tulislah nombor 1. Kemudian apa lagi? Nombor 2. Tiru je yang dekat buku teks tu. Ada 8 kan? Awak pilihlah yang terbaik untuk awak, tegas dan ada dalam menyelesaikan suatu masalah. Contohnya nak ambil yang pendek-pendek kan, ayat yang pendek. Kemudian tidak berputus asa dan banyak bermunajat memohon pertolongan daripada Allah SWT. Baik, alhamdulillah hari ini kehadiran ramai, ada 12 orang.
12 daripada 19 orang. Baik, kalau tak ada apa-apa, untuk pembelajaran hari ini kita setakat ini saja tentang Nabi Muhammad SAW, pemimpin agung. Tak ada soalan Okey, boleh siapkan kerja awak, kemudian jangan lupa isi kehadiran dan tugasan tersebut dimuat naik. Okey, kita akhiri pembelajaran kita ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kita dapat praktikkan dalam kehidupan kita, dan kita ni sentiasa mencontohi apa yang Nabi lakukan dan apa yang Nabi buat. Tak kira lah dari segi apa, dari segi kepimpinan, dari segi kepribadian, ikut cara Nabi. InsyaAllah kita akan dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Cikgu.